أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 18. Muka surat 18, baris yang ke-8 daripada atas. Muka surat 18, baris yang ke-8 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan wajib i'tiqad, dan wajib i'tiqad bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada bangsa Arab, daripada bangsa Arab, lagi bangsa Quraisy, lagi bangsa Quraisy. Dan bahawa namanya nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahawasanya bapanya Sayyiduna Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdu Manaf ibni Abdi Manaf ibni Qusayyin ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ayyin ibni Ghalib ibni Fihir ibni Malik ibni Nadar ibni Kinanah ibni Huzaimah ibni Mudarikah ibni Ilyas ibni Mudar ibni Nizar ibni Mat ibni Adnan. Dan wajib i'tiqad, wajib i'tiqad bahawa Nabi kita itu daripada bangsa Arab. Ini di antara perkara yang wajib kita berpegang di hati kita. Perkara yang wajib kita berpegang. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di kalangan orang yang berbangsa Arab. Yang pertama, ini wajib kita berpegang ni. Lagi bangsa Quraisy, yang mana bangsa Arab ni dia banyak pula di punya kabilah dia. Arab lebih daripada Ajam. Arab lebih daripada Ajam. Ajam ni selain daripada Arab, Ajam lah. Wa imam Parsi ke, wa imam Melayu ke, tak kira lah. Selain daripada Arab dipanggil Ajam. Jadi Arab ni lebih afdal, lebih mulia daripada Ajam. Kemudian Arab ni banyak kabilah. Kabilah yang paling tinggi, paling lebih adalah kabilah Quraisy. Jadi Nabi SAW bangsa Arab, lagi bangsa Quraisy. Kemudian di kalangan puak Quraisy ni
Yang paling tinggi, yang paling lebih adalah Bani Hashim. Bani Hashim. Kemudian Bani Muttalib. Bani Hashim. Kemudian Bani Muttalib. Pada ni. Nabi SAW, Bani Hashim. Imam Syafi'i rahimahullah, Bani Muttalib. Imam Syafi'i, Bani Muttalib. Nabi SAW, Bani Hashim. Jadi Bani Hashim nombor 1, Bani Muttalib nombor 2. Tapi Bani Muttalib lah yang paling lebih di kalangan orang Quraisy. Orang Quraisy yang paling lebih di kalangan orang-orang Arab. Ini nak cerita kelebihan Nabi SAW. Yang terdahulu, Nabi SAW lah selebih-lebih makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW lah selebih-lebih makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sekarang nak pergi pula kepada yang wajib kita berpegang berkenaan dengan selebih-lebih makhluk Allah, iaitu Nabi SAW. Jadi selebih-lebih Nabi SAW. Nabi ni pula apa yang kita wajib berpegang yang berkaitan dengan diri Nabi SAW. Yang tadi kita berpegang Nabi nombor 1 paling lebih. Nombor 2 Nabi Ibrahim AS. Nombor 3 Nabi Musa AS. Nombor 4 Nabi Isa AS. Nombor 5 Nabi Nuh AS. 5 ni ulul azmi. Turun kepada Nabi 20 orang lagi tu. Untuk mencukupkan bilangan Nabi Rasul 25 orang yang namanya tercatat di dalam Al-Quran yang wajib kita imani. Nabi 25 ni secara tafsil, secara sorang-sorang. Habis Nabi 25 ni turun kepada habis Rasul 25 ni turun pada Rasul-Rasul yang lain. Yang masyhurnya jumlahnya 313 Rasul semua sekali. Habis Rasul-Rasul ni turun kepada Anbiya, Nabi-Nabi. Yang jumlahnya atas pandangan masyhur 124,000 orang. Hak Nabi yang bukan Rasul. Sebab kita maklumlah, Rasul pastilah Nabi. Nabi tidak semestinya Rasul. Sebab Rasul 313 orang asalnya pangkat Nabi. Asal Rasul 313 orang ni dikurniakan pangkat nubuah, pangkat kenabian. Kemudian diangkat pada pangkat risalah 313 orang. Jadi orang ramai 100 ribu orang tu hanya dikurniakan pangkat nubuah, pangkat kenabian. Habis Nabi turun kepada ketua-ketua malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Berarti setakat tu. Habis ketua malaikat yang 4 terus turun kepada sahabat-sahabat Nabi SAW. Dimulai dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Susunan 4 Khulafaur Rasyidin. Lepas tu turun kepada lagi baki 6 sahabat. Cukup 10 sahabat yang wajib syurga. Baru turun kepada sahabat yang terbabit dengan peperangan Badar. Kemudian yang terbabit dengan perang Uhud. Susun sahabat tu pula. Kemudian habis sahabat Nabi ni turun kepada sahabat-sahabat Nabi Rasul yang lain. Pada ni sahabat Nabi Rasul yang lain selepas dia sahabat Nabi SAW. Habis semua tu turun kepada aulia-aulia ilah, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis para aulia turunlah kepada awamul malaikah, malaikat hak ramai-ramai, hak kebanyakan tu. Turun malaikat hak ramai-ramai tu. Hak berapa jumlah yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui. Tapi seramai-ramai makhluk Allah adalah malaikah. Habis kebanyakan malaikah ni barulah turun kepada awamul bashar.
Manusia di kalangan hak kebanyakan. Kita ni lah. Awamul bashar ni pula, dia ada kedudukan-kedudukan yang berbeza pula. Ini hak bicara terdahulu berkaitan dengan kelebihan mengikut susunan di kalangan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi lah hak paling lebih sekali. Nak kenal Nabi pula. Apa yang wajib kita beriktikad hak berkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib iktikad bahawa Nabi kita itu daripada bangsa Arab, lagi Quraisy. Dan bahawasanya Nabi kita tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahawasanya atau pada bahawasa Nabi kita itu daripada bangsa Arab. Dan bahawasa yakni dan wajib i'tiqad bahawasanya bapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyiduna Abdullah. Sayyiduna Abdullah. Kita letak pakat nak Abdullah. Sayyiduna. Ada ni. Walaha Abdullah ni wafat, kita maklumlah. Pandai ni, bukan kata sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul. Nabi tak lahir lagi meninggal. Ada Abdullah ni. Sayyiduna juga. Nak letak ketinggian. Ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana ayah Nabi ni di kalangan kafir Quraisy lah. Ayah Nabi di kalangan kafir Quraisy. Tapi pada masa tu sudah terputus lama dah. Sudah terputus lama dah para anbiya. Sudah terputus lama dah para anbiya. Maka di ketika tu tidak diambil salah apa kesalahan sekalipun. Sebab tak ada rasul. Hak Nabi Rasul yang sambung menyambung, tu di Palestin tu. Daripada anak cucu Nabi Ishaq alaihissalam. Adapun daripada Nabi Ismail alaihissalam di Mekah ni tak ada dah. Tak ada dah. Dia atik dari Rasulnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Di tengah tu tak ada Nabi. Ada ni. Di Palestin tu daripada Nabi Isa alaihissalam sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Di Palestin tu. Jadi di Mekah ni terputus agama. Maka Abdullah ni mati dalam kufur. Tetapi tidak dihukumkan kufur. Kenapa? Sebab terputus Rasul. Dia panggil Ahlul Fatrah. Dia panggil. Ahlul Fatrah ni mereka yang hidup ketika ketiadaan Rasul. Maka tidak akan diazabkan. Tuan kata ni. Ayat dia. Hatta naba'asa rasulah. Awal dia. Ayat. Ni hok duk baca semua ayat ni. Hatta naba'asa rasulah. Maksud dianya, kami tidak akan mengazab sehingga kami utuskan Rasul. Awal dia, awal ayat. Mu'azzibina hatta nab'asa rasulah. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasulah. Kami tidak akan mengazab sehinggalah kami bangkit Rasul. Kenapa ni? Sebelum dia bangkit Rasul tak akan kena azab. Tidak akan dimasukkan ke neraka. Ada ni. Sebab apa? Tidak dihukumkan kafir. Tapi bukan Islam. Tidak dihukumkan kafir. Termasuk ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang sekarang ada timbul. Kasarlah timbulnya. Mak ayah Nabi masuk neraka. Lepas tu ayat wa ma kunna mu'azzabina hatta nab'asa rasulah, tak mana? Wa ma kunna mu'azzabina hatta nab'asa rasulah. Kami tak akan mengazab, tak akan masuk neraka
Hatta anda ba'asa rasulah. Sekami utuhkan rasul tak ikut juga macam kafir Quraisy. Lepas dilantik Nabi sebagai rasul. Tu barulah hukum kafir akan kekal neraka. Tiba-tiba mak ayah Nabi masuk neraka. Mana Allah azab. Allah azab sebelum Allah utuhkan rasul. Mana ayat tadi lah. Wa ma kunna mu'azzabin hatta nab'asa rasulah. Tak mana ayat tu? Walaupun hadis ni hadis daif. Tapi Imam Suyuti bicara hadis ni. Walaupun hadis daif sebab nak membesarkan mak ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis ni daif. Dia tak ada hujah hadis daif ni. Tapi didatangkan sebagai nak menceritakan kelebihan mak ayah Nabi sallam. Kalau mak ayah Nabi sallam ahli neraka. Mula. Ada ni. Macam mana kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Walaupun hadis ni hadis dhaif bahawa mak ayah Nabi dihidupkan oleh Allah kembali selepas Nabi sallallahu berdoa di kubur mak ayah Nabi, kemudian mereka hidup, mereka mengucap dengan syahadah, kemudian mereka dimatikan kembali. Tapi hadis dhaif. Ada hujah. Tapi cukup dengan ayat tadilah. Tidak akan diazab sehingga kami utuhkan rasul. Maka mak ayah Nabi tidak masuk neraka. Dah tak masuk neraka, duduk mana? Duduk tanah Reza. Apa? Tanah tengah tu lah antara neraka dengan syurga. Ar'ab. Apa? Tengah-tengah. Tak ada. Mana apa? Mak ayah Nabi masuk syurga. Walaupun hadis kata mak ayah Nabi dihidupkan kembali tadi tak tapi ulama pakai untuk mana ni? Untuk membesarkan mak ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada dalam hadis Nabi sallallahu Nabi bersabda, lam azal unqalu min aslabit tahirina ila arhamit tahirat. Lam azal unqalu min aslabit tahirina ila arhamit tahirat. Sentiasa aku dipindah, kata Nabi sallam. Lam azal unqalu, sentiasa dipindah akan daku daripada sulbi lelaki yang suci kepada rahim perempuan yang suci. Faham daripada hadis ni semua ayah Nabi lah, datuk Nabi dan nenek Nabi sampai ke Nabi Adam AS dan Hawa, kesemuanya tidak kafir. Sebab apa? Sebab kalau kafir lah, ada hak kafir, maka tidak akan disifatkan dengan suci. Yang disifatkan dengan suci ni mukmin, hak tak kafir. Orang disifatkan dengan suci. Min aslabit tahirin, daripada sulbi lelaki yang suci. Kalau ada kafir, suci. Ilah arhamit tahirat, kepada rahim perempuan yang suci, nenek yang suci, tidak akan dihukumkan suci kalau kafir. Jadi maknanya daripada Nabi SAW sampai ke datuk dan nenek sampai ke Nabi Adam AS, bukan sampai Nabi Ismail AS saja. Memang sampai Nabi Ismail AS, tapi sampai Nabi Adam AS dan Hawa tidak ada yang kafir, termasuk Abdullah dan Aminah. Lam azal unqalu min aslabit tahirina ila arhamit tahirat. Sentiasa aku dipindah, mana benih Nabi sallam lah, daripada sulbi lelaki yang suci kepada rahim perempuan yang suci. Mak ayah Nabi tapi masuk neraka. Sedap dia buat cerita mani-mani je. Mani-mani je nak cerita. Boleh tergamuk kata gitu. Padahal pada masa tu belum lagi diutuskan
Belum lagi diutuskan Rasul. Tambahan pula pada masa tu, di kalangan kafir Quraisy pula, tidak ada lelaki yang lebih baik daripada Abdullah, dan tidak ada perempuan yang lebih baik daripada Aminah. Masyhur pada masa tersebut. Tapi bukan berhenti setakat tu. Naik kepada mak ayah Abdullah, naik kepada mak ayah Aminah, sama juga di kalangan orang-orang mulia daripada puak kafir Quraisy. Sebab tu Nabi SAW ni manusia yang paling lebih. Yang paling lebih lah. Bukan manusia paling lebih, makhluk Allah yang paling lebih. Bila nak jadi lebih ni, bayangkan kalau keturunan yang tak baik, hak mak ayah buat salah, tak ada kena-mengena dengan no. Tapi kuranglah jadinya. Yelah, dia bagus dianya. Tapi kalau tengok kepada latar belakang mak ayah dia, tok nenek dia, kampung ni, karuk. Ada ni. Tak comel dah timbulnya. Kalau orang ni orang yang mulia, aku pun tengok, mak ayah dia pun mulia juga. Mak ayah dia orang baik-baik. Tok nenek dia pun orang baik-baik. Ni biasanya. Barulah mana tak timbul kurang. Ni kita orang hak kurang ni. Kita orang kurang. Orang kurang pun hak agak mulia di kalangan hak ramai-ramai ni. Mana orang gini kadang-kadang mak ayah dia pun mulia. Tok nenek dia pun orang yang dihormati, disegani. Allah, mak ayah dia, tok nenek dia semayang dah cukup. Dia je sekarang ni moleknya duduk masjid surat. Semayang cukup. Alhamdulillah lah. Tuan pilih dia. Tidak kok kalau macam mak ayah dia, tok nenek dia, kok berat-berat belaka lah. Apa mana? Jadi mulia tu mulia lah sebab mak ayah dia, tok nenek dia tak ada hukum atas dia. Tak kena ke dia. Pandai ni. Tapi akan jadi kurang kemuliaan. Adapun Nabi ni seafdal makhluk Allah. Jadi mak ayah pun tuan atur di kalangan lelaki perempuan yang paling mulia. Sampai naik kepada atas. Sampai naik kepada Adnan. Sini siapa tulis? Sayyiduna Abdullah bin Abdul Muttalib. Yang mana hak ni pun hak wajib kita i'tikad juga. Hak wajib kita i'tikad juga. Mana wajib kita i'tikad akan akan nasab keturunan Nabi SAW. Mana apa ni? Kita kena mengaku juga, kena kenal, wajib tahu kena tok nenek Nabi SAW. Tok nenek Nabi SAW. Patut saya sebut tadi pun samalah. Wajib kita i'tikad bahawa keturunan Nabi SAW sampai ke Nabi Adam AS, daripada ibu bapa yang suci, yang bersih, yang tiada hak kupu. Itu di antara yang wajib kita i'tikad. Macam saya sebut tadilah, walaupun hadis tu hadis dhaif, mak ayah Nabi masuk Islam selepas dihidupkan kembali, tapi hadis dhaif sekalipun kita boleh pakai. Kita boleh pakai. Dan kita kena i'tikad bahawa mak ayah Nabi ahli syurga. Kita wajib i'tikad bahawa mak ayah Nabi adalah ahli syurga. Kalau hadis dhaif tu masuk Islam, sama telah lah ahli syurga. Itu masuk Islam. Hadis dhaif tetapi boleh pakai. Haram kita kata mak ayah Nabi masuk neraka. Haram kita kata mak ayah Nabi masuk neraka. Dia golongan-golongan yang boleh kata mak ayah Nabi masuk neraka tu lah. Macam mana dia punya pemahaman dia. Tambahan pula mereka ahlul fatrah. Mereka yang hidup ketika tidak ada Rasul. Jadi wajib kita i'tikad, kita mengetahui juga akan
nasab keturunan Nabi SAW sebelah ayah Abdullah dan sebelah ibu Aminah. Tapi sebelah ibu Aminah ni sampai dikilap je lah. Sampai dikilap, kerana dikilap itulah tempat berjumpanya dengan keturunan Abdullah. Jadi kalau kira keturunan pula ayah, keturunan pula ibu sampai ke Adnan kedua-dua. Tapi ibu dia berhenti dikilap je. Sebab apa berhenti dikilap? Sebab di situlah berjumpanya Tok Nenek anak Abdullah pulaknya. Dan Tok Nenek Nabi SAW ni di antara orang yang wajib kita kena ajar kepada anak-anak kita. Kena ajar. Sekarang mudahlah beli itulah poster apa, bukan poster. Ni hok kilap molek kertas molek tu. Panggil apa? Panggil apa tu? Ke panggil poster kau tu? Tak panggil poster tau. Dia panggil benda? Banner. Tak panggil banner. Hok tepi-tepi jalan, hok eklang tu. Ni. Kertas comel tu. Ada belaka tu. Hok ni sifat Allah, sifat Rasul, bila malaikah, kitab, Rasul 25 ada belaka. Sahabat yang 10 yang wajib syurga ada belaka. Termasuk juga ni keturunan Nabi yang salam sebelah ayah dan sebelah ibu. Memang ada dah dalam tu. Dia molek susu molek. Lepas tu hafal. Sebab apa? Wajib kena kenal juga. Tok nenek Nabi SAW. Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tu datuk Nabi SAW. Toki lah. Toki Nabi SAW. Dan di dalam kitab-kitab dia panjang bicara lah. Abdul Muttalib ni nama sebenar ke, gelaran ke? Nama sebenar Abdul Muttalib adalah Amir, nama sebenar dia. Amir, nama sebenar Abdul Muttalib. Lepas tu adalah ceritaan-ceritaan kenapa jadi timbul dengan nama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni hamba kepada Muttalib. Abdul Muttalib ni hamba kepada Muttalib. Dia Muttalib ni adalah bapa saudara kepada Amir ni. Dia ada kisah dia lah. Dia panjang cerita kisah dia. Timbul nama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Hashim. Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim ni ada adik-beradik namanya Muttalib. Hashim ni ada adik-beradik nama Muttalib. Jadi timbul satu kisah tu, jadi timbulnya Amir ni dipanggil Abdul Muttalib, hamba pada pok saudara dia. Pada ni. Abdul Muttalib, Muttalib tu pok saudara Amir ni. Muttalib ni pok saudara Amir. Tapi kisah dia panjang lah. Dah kita cerita panjang kisah dia. Akhirnya Amir ni digelar sebagai Abdul Muttalib. Hamba kepada Muttalib. Muttalib tu bukan ayah dia. Adik-beradik ayah dia. Hak Muttalib tu lah. Bani Muttalib lahirnya Imam Syafi'i. Bin Hashim. Hashim tu adik-beradik dia Muttalib. Daripada Hashim ni lah digelar Bani Hashim. Bani Hashim mula daripada Hashim, ayah kepada Abdul Muttalib. Dia Bani Hashim, Bani Muttalib. Bani Hashim, Bani Muttalib. Jadi kita sebut kata Bani Muttalib tu, Bani ni anak cucu lah. Anak cucu. Dia sebut kata Bani Muttalib, kita pergi pada Abdul Muttalib. Bukan. Bani Muttalib pok saudara Amir tadi lah. Sekarang Abdul Muttalib nama dia Amir. Tapi kenapa digelar Abdul Muttalib? Hamba pada Muttalib. Muttalib tu pok saudara dia. Daripada Muttalib tu lah anak cucu dia panggil Bani Muttalib sampai kepada Imam Syafi'i. Adapun Nabi Bani Hashim. Hashim ni
Mana Hashim ni ayah, datuk, moyang, gitu. Ayah Abdullah, datuk Abdul Muttalib, Hashim, datuk, moyang. Gitulah. Kita lain. Abdullah ayah, Abdul Muttalib toki, Hashim toki, tok nyang. Lepas tu tok nyung. Gitu-gitu dah. Betul ni bukan cerita kelakar ni, memang betul lah. Toki, tok nyang, tok nyung. Lepas tu tok apa dah tahu lagi ni. Ingat ti lah dah. Betul. Toki, tok nyang, tok nyung. Tahu nama Toki pun mujur. Tahu nama Tok Nyang? Nama Toki pun kerana apa? Kerana ayah kita beng Toki. Faham tak? Kerana ayah kita beng Toki. Toki beng apa? Toki beng apa? Nganga-nganga tak jawab. Boleh lagi tak boleh lagi? Orang tu boleh lagi lah. Cuba tanya orang muda-muda. Tanya orang muda-muda. Tak serah orang tu, tanya orang muda-muda. Tanya orang muda-muda. Toki beng apa? Toki beng apa? Dia nak tahu kat mana. Dia tahunya ayah beng apa? Beng Toki. Dia tahulah Toki. Toki beng apa? Nak ambil mana Toki beng apa? Tapi kalau orang-orang yang mulia-mulia, dia ada titih baris. Titih baris. Faham tak ni? Hak titih baris daripada keluarga Nabi SAW tu satu dah. Titih baris keluarga Nabi SAW kan? Itu satu dah. Terkadang titih baris daripada ulama-ulama besar. Aulia-aulia besar. Dia ada titih baris dia. Saya tengok dia punya tu lah. Allah panjangnya lah. Panjang. Dia punya titih baris. Sebab apa? Sebab atas tu orang mulia sangat-sangat. Orang alim besar, aulia besar atas tu. Pandai ni. Jadi dia jaga. Memang ada yang jaga titih baris. Lahir je, dia pun masuk. Lahir je, dia pun masuk. Lepas tu dia sambung. Hak keluarga Nabi SAW tu tak ada tu. Ada ni. Tapi kalau hak atas-atas tu tahu main mana hala, lah. Nak cari mana, kalau jumpa cari pun tutup. Kalau jumpa cari pun tengok, hak ni. Dulu tutup lalu tutup dah. Tapi orang mulia ni dia ada, dia terpelihara dah. Hak ni keturunan Nabi SAW daripada hadis-hadis sahih ni sampai ke Adnan. Ada. Sampai ke Adnan. Sebab tu sekarang ni pun sama. Hak nama-nama anak-anak cucu Nabi SAW ni memang dia akan jaga sungguh-sungguh. Dia akan jaga sungguh-sungguh. Kenapa duduk jaga sangat-sangat titih baris itu? Penting. Kenapa? Penting lah. Kenapa tak penting? Penting. Tapi yang mulia di sisi Allah, yang bertakwa. Betul. Yang bertakwa. Itu satu sudut. Ini sudut keturunan. Mulia lebih. Yang sudut keturunan mulia ni, dia paling takwa pula. Berapa kali lebih? Lebih dari sudut dia yang bertakwa, lebih dari sudut dia keturunan Nabi SAW. Pada ni. Tapi kalau semata-mata keturunan Nabi tidak bertakwa, bak keturunan tetap lebih. Bak keturunan tak lebih, tapi tertutup kelebihan tu kerana tidak ada ketakwaan. Tapi kalau keturunan lebih, bertakwa pula, berapa lapis lebih? Tapi kalau keturunan lebih, takwanya tidak, tertutup lah. Tapi keturunan lebih itu tidak dinafikan. Kemudian dia pun bertaubat, dia kembali bertakwa kepada Allah. Kembali lebih. Sebab apa? Daripada keturunan yang lebih. Ada ni. Maknanya, kita sederhana. Kita sederhana. Khairul umur awsatuha. Nabi kata. Sebaik-baik pekerjaan, pertengahan. Kita memuliakan anak cucu daripada orang yang lebih-lebih. Bukan kata keturunan Nabi SAW saja ni. Anak cucu orang alim pun kita muliakan. Kita muliakan. Bukan hanya anak cucu Nabi SAW. Kita muliakan. Tapi sederhana. Sebab kemuliaan yang paling tingginya, ketakwaan. Pada ni. Jangan kita semata-mata keturunan. Walaupun tak ada ketakwaan, nak akad juga. Tak boleh. Jangan kita
tak berahi pada keturunan. Kita kata macam-macam pula. Jangan. Ni. Dia ada ekstrim belaka ni. Ada ekstrim sebelah mengagung-agungkan. Ada ekstrim sebelah nak memburuk-burukkan. Dia ada dua. Dia tak ada lagi dah. Dua ni ada semua. Ahli sunnahnya duduk tengah. Memang ada dua belaka. Faham tak ni? Ahli sunnah. Hak telajuknya Qadariyah. Hak telajuknya Jabariyah. Dia gitu lah. Dia ada dua belah belaka dia. Kita keturunan Nabi SAW kita muliakan. Tapi bukan kita sampai ke peringkat seperti ta'assub macam nak puja pula. Tapi janganlah pulaknya nak merendah-rendah, nak menjatuh-jatuh, jangan tu. Dia ada dua golongan sekarang ni. Jangan orang kita ni mari je. Lepas tu pulak ni. Lah. Mari heng-seng pulak. Orang puang lah, pelik pulak jadinya. Tengok handsome. Handsome pelik apa? Pergi negara Arab tu. Ramai orang Arab handsome ni. Orang kita ni. Sabar. Sabar. Kita tak jelas. Ya pun tidak, tidak pun tidak. Serah kepada pihak berkenaan. Yang lebih banyak maklumat. Tapi kita sabar. Nanti dulu, sabar. Ada ni. Tiba-tiba cepat-cepat mengagungkan. Kena-kena salah, tak betul. Duduk kutuk macam-macam. Kena-kena betul dianya. Nak kira mana pula kita ni. Kita duduk puja lebih-lebih, kena tipu atas darat aja. Duduk kutuk lebih-lebih, malam sebenar dia. Duduk mana kita? Tak payahlah. Ya pun tidak, tidak pun tidak. Apabila keturunan tu samar-samar, kita letak satu je. Orang yang bertakwa, orang yang mulia. Keturunan dia, wallahu a'lam, sebenar ke tidak keturunan Nabi SAW. Gitu je, sudahlah. Kita tak akan ditanya pada hari akhirah. Kita tak ambil sikap seumpama tu. Tapi kalau kita ambil sikap yang berlebih-lebihan, kita akan ditanya pada hari akhirah. Kita mudah nak teruja, mudah nak ta'assub. Tuan mulia, tuan mulia. Nama ni, satu-satu tuan mulia. Kita mulia tak mulia tadilah. Setakat nama Tok Ki je. Naiklah, Tok Ki, Tok Nyang. Naik atas sikit, dengar nama-nama pening dah kitanya. Biasa bercakap dengan tua-tua. Dia pun ceritalah, nama ni. Anak dia ni pula, lahir pula sini pula. Ni lah, kita dengar tu. Hanyum dah kitanya. Dah? Dia punya cabang-cabang. Yelah, kadang-kadang kita nak tahu juga, nak kenal juga, waris-waris. Waris-waris. Ingat masa budak-budak, ayah haji bawa pergi rumah orang tua ni. Tanya orang tua ni, siapa? Ni. Sebab bila meninggal tu, jadi tak tahu je, kita tak tahu gitu. Tak tahu. Saya biasa usul tanya. Tapi cerita orang tua tu, pening kitanya pula. Ni lah dia punya nama, bilang anak ni. Ni anak tok laki dulu ni, nama tok laki dulu, nama ni. Ni anak, ada dia dulu kan, tok laki ramai. Bini pun ramai. Ni bukan anak ayah ni. Ni bukan anak mak ni, anak ti je ni. Lepas tu ni lahir sini. Kita dengar tu, bela, mana? Bela. Nak tahu, nak cari. Tapi jadi bela. Jadi bela. Ambillah. Bukan hanya keturunan Nabi SAW sahaja. Keturunan orang-orang alim pun memang dia ada, dia punya silsilah dijaga. Dia jaga. Dan memang ada yang orang tua yang memang pegang dia punya keturunan. Tak ada lah. Ini bukan cerita keturunan Nabi SAW ni, keturunan orang-orang alim. Sementara keturunan Nabi SAW. Ini memang kita wajib i'tiqad ni, kita wajib terkenal. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim nama dia Amrun, nama asal dia. Lepas tu gelaran dia kepada kunyah dia kepada Hashim. Lepas tu panjanglah bicara kenapa timbul nama Hashim. Macam Abdul Muttalib tadilah.
Jangan faham Abdul Muttalib nama Tuhan, bukan. Sebab tu kita dimakruhkan letak nama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu tutup Nabi, tak apalah gelaran dia, itu masih jahiliyah. Sekarang tak boleh letak nama Abdul Muttalib, makruh. Sebab apa? Sebab itu Muttalib bukan nama Tuhan. Muttalib bukan nama Tuhan. Muttalib ni nama pok saudara dia, apa tak ni? Nama pok saudara Amir ni. Muttalib ni adik pada Hashim. Adik pada Hashim, Muttalib. Jadi dia tergelar pada Abdul Muttalib. Kisah dia panjang lah. Dan kita ada cerita kisah tu. Kenapa digelarkan dengan Abdul Muttalib? Hamba Muttalib. Muttalib pok saudara. Bin Hashim bin Abdu Manaf. Bin Abdi Manaf. Jadi Abdi Manaf ni lah. Lahirnya Hashim. Lahirnya Muttalib. Ada lagi anak yang lain. Nama dia Abdul Syamsin dengan Naufal. Jadi Abdul Manaf ni dia anak dia bukan hanya Hashim dengan Muttalib. Anak dia Abdul Syamsin nama anak dia. Kemudian Naufal pun nama anak dia. Tapi Bani Abdul Syamsin, Bani Naufal, lawan Nabi SAW. Maka anak cucu Abdul Syamsin, anak cucu Naufal tidak dipanggil Ali Muhammad. Sebut kata Ali Muhammad, Bani Hashim, Bani Muttalib. Wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ali Muhammad siapa? Bani Hashim, Bani Muttalib. Keluarga Nabi salam dalam bab zakat. Dalam bab doa, keluarga Nabi ni tiap-tiap orang yang beriman. Kalau bab doa. Jadi, anak cucu Abdul Syamsin, anak Abdul Muttalib, anak Abdul Manaf juga. Anak cucu Naufal, anak Abdul Manaf juga Naufal tu. Itu bukan keluarga Nabi. Sebab anak cucu mereka lawan Nabi SAW. Bin Abdi Syamsin. Bin Abdi Manaf. Baca tukar bimbo. Bin Abdi Manaf. Bin Qusayyin. Bin Kilab. Bin Qusayyin. Bin Kilab. Dia akan cerita di bawah tu. Qusay ni Abdul Manaf. Hak sebelah ayah ni bukan Abdul Manaf, hak sebelah mak. Sebab sebelah mak nanti ada juga Abdul Manaf. Aminah bin Wahbin bin Abdi Manaf. Abdi Manaf juga tu. Bukan situ. Tempat berjumpanya adalah di Kilab. Tempat berjumpa Abdullah dengan Aminah adalah pada Kilab. Bin Kilab bin Qusay bin Murrah bin Ka'bin bin Lu'ayyin. Lu'ayyin. Yang mana pada masa Ka'bin ni, Ka'ab ni dia menghimpun kaum dia. Pada hari Jumaat dia pun berceramah. Dia pun memberi peringatan dengan lahirnya Nabi akhir zaman. Yang mana Ka'ab ni ceramah pada kaum dia pada hari Jumaat. Nabi akhir zaman ni adalah daripada anak cucu dia. Dan Ka'ab ni menyuruh kepada kaum dia pada masa itu supaya bila lahirnya Nabi akhir zaman, supaya ikut akan Nabi akhir zaman. Awal-awal ada cerita dah ni. Ada ni. Dan toki lelaki sebelah ayah ni kesemuanya pembesar. Bukan orang biasa-biasa. Pembesar, ketua-ketua kaum, raja-raja pada masa tersebut. Bukan kata hak datuk Nabi, hak nama disebut ni orang biasanya, tidak. Bin Luwayyin bin Ghalib bin Fihrin bin Fihir bin Malik bin Malik. Malik ni dia menjadi raja pada masa dia tu. Dia menjadi raja pada masa Malik ni. Lepas tu dinamakan sebagai Malik. Malik ni raja lah. Bin Nadar
bin Kinanah, bin Huzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad bin Adnan. Sampai setakat tu. Adnan hidup semasa dengan Nabi Musa alaihi salam. Adnan hidup semasa dengan Nabi Musa alaihi salam. Bukan dikatakan datuk-datuk lelaki Nabi ni sudah nyata nur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang sangat nyatanya nur Nabi sallam adalah pada Mudrikah. Sangat nyata nur cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah datuk-datuk Nabi ni mereka Tuhan letak jadi orang yang lebih mulia pada masa masing-masing. Hak tu hak sebelah ayah. Dan bahawa seibunya. Oh ni atau pada atas tu belaka. Hak wajib i'tikad belaka. Ibunya Sayyidatuna Aminah. Sayyidatuna Aminah bin Wahb bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Dia berhenti di Kilab. Kenapa berhenti di Kilab? Cukuplah setakat tu. Sebab apa? Kalau nak sambung lagi, kena balik macam ayah tu lah. Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Kena balik situ lah. Makna apa? Dia makna sebelah Mok pun sampai ke Adnan juga. Sebelah Mok pun sampai ke Adnan. Bukan sebelah ayah saja. Tapi sebelah Mok ni dia berhenti di Kilab. Sebab apa? Sebab bertemunya Adnan dengan Aminah pada Kilab. Tu masing-masing ada Abdul Manaf. Sebelah ayah ada Abdul Manaf. Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Sebelah Mak Wahb bin Abdi Manaf bin Zurrah bin Kilab. Situ sama-sama nama sama tu. Nama Abdul Manaf belaka tu. Dan Abdul Manaf ini. Ini ni Abdul Manaf daripada pihak ibu. Abdul Manaf daripada pihak ibu. Lain daripada Abdul Manaf yang pada pihak bapanya. Lain daripada Abdul Manaf daripada pihak bapanya. Ada letak kaki di bawah di tepi tu kan. Bahkan ia sepupu baginya. Itu je lah. Bukan ia Abdul Manaf daripada pihak ibu ni sepupu bagi Abdul Manaf daripada pihak bapa. Sepupulah. Sebab Kilab anak dia Kilab sebelah ayah anak kepada Kilab Qusay. Belah mak pula anak kepada Kilab adalah Zuhrah. Jadi Qusay dengan Zuhrah ni adik-beradik. Qusay anak dia nama Abdul Manaf. Zuhrah anak dia pun nama Abdul Manaf juga. Gitu je lah. Jadi Abdul Manaf sebelah ayah, Abdul Manaf sebelah ibu adalah sepupu. Ambillah. Lepas tu dah kitab dicerita lagi lah. Adik-beradik Aminah perempuan. Ada ni. Dua beradik. Adik-beradik Aminah lelaki. Ada 3 beradik. Mana dalam kitab-kitab sejauh dia akan ceritalah. Berkaitan dengan Tuk nenek Nabi sebelah ayah dan tuk nenek Nabi sebelah ibu. Kita susun ada dah ni, kita wajib kena mengetahui sampai kepada Adnan. Dan bahawasanya warna tubuhnya tubuh Nabi, dan bahawasanya warna tubuhnya tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam putih cenderung kepada merah. Putih cenderung pada merah. Hak ni pun di antara yang wajib kita mengetahui. Putih campur merah. Bukan putih lepu. Bukan apa? Bukan putih tu putih lepu. Putih tu. Bukan putih lepu. Putih campur merah. Bukan merah tu.
Hok merah tu, orang katalah. Hok merah tu orang kata banyak makan babi dah. Dah ni orang kata muka dia merah tu orang kata dia banyak makan babi. Ya. Adapun Nabi ni putih campur merah. Putih campur merah ni atas dunia. Adapun dalam syurga putih campur kuning. Gitu pula. Ini wajib kita tahu ni. Sebab atas dunia hak warna kulit yang lebihnya putih campur merah. Di dalam hari akhirah hak paling lebihnya putih campur kuning. Dia gitu. Ni putih campur merah ni di dunia. Putih campur merah di dunia. Dia panggil abyadu musyarrabun bi humratin. Abyadu tu putih. Abyadu tu putih, musyarrabun bi humratin. Mana apa ni? Bercampur dengan merah. Putih bercampur dengan merah. Bukan putih lepuk, bukan. Bukan merah nyala, bukan. Ke mana? Merah nyala tau. Putih lepuk, lepas tu merah nyala. Kuning siang. Saya kata ni, takut salah kan? Betul tak? Kuning siang tau. Kuning siang. Semua macam mana? Kuning siang. Merah nyala. Hitam letung. Hitam legang. Hitam legang juga. Hitam letung, hitam legang. Hitam kuali mana? Hitam letung. Hitam legang. Mana? Ada negeri luar kata berganda. Bukan kata berganda gitu. Apa? Yalah. Putih lepuk, merah nyala, kuning siang. Jadi Nabi ni bukan putih lepuk. Bukan merah nyala. Putih bercampur dengan merah atas dunia. Putih bercampur dengan kuning di dalam syurga. Sebab apa? Sebab di dunia ni warna kulit yang boleh lebih putih campur merah. Di hari akhir dalam syurga warna yang boleh lebih dari akhirah adalah putih campur kuning. Itu warna kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib atas mukallaf mengetahui. Mana? Tahu tak warna kulit Nabi SAW? Ingat tak kita paridah ni nombor yang round yang kedua ni. Round yang kedua. Tak ingat sangat tulis di kertas lah. Payah apa? Putih, lepas tu nak buat capur tu. Capur. Alah, dia ada capur tolok bahagi kali tu lah. Putih, capur, merah. Dunia. Putih, capur, kuning. Akhirat. Apa ya? Tepek di dalam kereta ke? di rumah ke? Tulis. Putih, lepas tu buat campur, merah. Putih, lepas tu campur, kuning. Wajib kita mengetahui warna kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada belaka dalam kitab Faridatul Faraid. Dan bahawasanya warna tubuhnya tubuh Nabi SAW. Dan bahawasanya ni sama atas belaka lah ni. Atas tu kan. Dan wajib i'tikad bahawasanya Nabi kita itu daripada bangsa Arab. Dan bahawasanya Nabi namanya Muhammad. Bahawasanya dan wajib i'tikad bahawasanya namanya Muhammad. Dan bahawasa bapaknya Sayyidina Abdullah. Yang ni dan wajib i'tikad bahawasanya bapaknya Sayyidina Abdullah. Dia gitulah. Dan bahawasanya ibunya Sayyidatuna Aminah. Yang ni dan wajib i'tikad bahawasa ibunya Sayyidatuna Aminah. Dan bahawasanya warna tubuhnya tubuh Nabi SAW. Yang ni dan wajib i'tikad bahawasanya warna tubuhnya tubuh Nabi SAW putih cenderung. Cenderung bukan campur. Cenderung kepada merah. Kita kata putih campur merah. Itulah. Hak wajib kita tahu belaka ni. Wajib kita i'tikad belaka. Dan bahawasanya ialah kesudahan anbiya. Atas itu juga. Dan bahawasanya, yakni dan wajib i'tikad bahawasanya Nabi kita Muhammad SAW ialah kesudahan anbiya dan mursalin. Wallahu a'lam.